الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, adalah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ah al-sidq wa imamu yaktub faqad lagha." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حبيبه وخليله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah sekalian, pada kesempatan ini dan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada hadirin yang hadir pada hari ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat kehidupan seharian kita. Takwa bukan hanya suatu sebutan di bibir semata-mata, malah ianya perlu dibuktikan dengan amal perbuatan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek katanya, kita perlu menyerahkan seluruh hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, yakni beragama Islam. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang dibacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh orang yang beriman bahawa hendaklah bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kita mati melainkan telah pun berserah diri kepadanya, yaitu dalam keadaan Islam. Sehubungan dengan itu, khutbah pada hari ini akan menjelaskan tentang persiapan menghadapi hari yang dijanjikan. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, tahukah kita apakah hari yang dijanjikan itu? Yaitu saat di mana ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada tiupan pertama, seluruh alam ini binasa. Bukit bukau menjadi debu yang berterbangan, bintang-bintang dan cakrawala gugur bertaburan dan bertabrakan. Bangunan-bangunan tinggi tersungkur menjembah bumi, dan pada hari itu semua makhluk menjadi binasa. Yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat baqa. Kemudian selepas itu ditiupkan pula sangkakala yang kedua, maka seluruh umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kubur masing-masing. Dan inilah yang dikatakan sebagai hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala telah tiba. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis sama' wa man fil ardi illa man syaa Allah. Summa nufiqa fihi ukhra
fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi secara mendadak, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi, maka dengan serta merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Dengan ini jelaslah kepada kita tentang hari yang dijanjikan itu, yaitu hari di mana setiap orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima balasan bagi setiap apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Jika kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan mendapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya, sekiranya kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka balasan buruk akan menunggu kita di sana kelak. Ingatlah, setiap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan suatu yang wajib kita imani. Hendaklah kita meyakininya dengan sepenuh keimanan. Namun persoalannya, apakah persiapan atau persediaan yang telah kita buat untuk menghadapi saat-saat yang dijanjikan itu? Apakah kita sudah bersedia menghadapinya? Atau apakah kita benar-benar yakin bahawa kita akan terselamat pada hari tersebut, pada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sebarang penolong melainkan kita hadir dengan jiwa yang tenang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari tersebut tiada sebarang naungan yang menaungi kita melainkan mereka yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya adalah, siapakah mereka yang mendapat perlindungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu? Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhillah illa dhilluh, al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'alliqun fis masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun talabathu imra'atun dzatun mansib wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ya'lama shimaluhu ma yanfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha qaliyan fafaqat 'ainahu. Adapun 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pertamanya, pemimpin yang adil. Keduanya, seorang pemuda yang hidup membesar dengan beribadah kepada Allah. Ketiganya, seorang yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid. Keempatnya, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah. Kelimanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik, tapi ia menolaknya sambil ia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenamnya, seseorang yang bersedekah secara rahsia hingga seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah ketika bersendirian sehingga berlinangan air matanya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian,
mimbar pada hari ini ingin mengingatkan saya sendiri dan hadirin yang hadir pada hari ini. Marilah kita membuat persiapan yang terbaik untuk menghadapi hari yang dijanjikan itu. Kita tidak tahu bila kita akan mati. Kita tidak tahu bila kiamat akan berlaku. Namun apa yang perlu kita buat ialah persiapan untuk menghadapi mati, yang mana ianya wajib ke atas setiap yang hidup. Ingatlah bahawa setiap perbuatan kita di dunia ini direkod oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua malaikatnya, iaitu Raqib dan Atid, dan rekod amalan itu akan diserahkan kepada setiap insan pada hari yang dijanjikan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ansyiqaq ayat 7 hingga 12, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka sesiapa yang diberi buku catatan amalannya di sebelah tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan, dan ia akan kembali kepada kaum keluarganya yang beriman di dalam surga dengan perasaan gembira. Dan sesiapa yang diberi buku catatan amalannya dari sebelah belakangnya, maka dia akan menderita dengan pembakaran api neraka yang marak menjulang. Oleh yang demikian, beruntunglah sesiapa yang memperolehi rekod amalannya melalui tangan kanannya, kerana ia pasti akan menerima balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala pada hari tersebut celakalah bagi mereka yang menerima suratan amalannya melalui tangan kiri dan dari arah belakangnya, kerana dia pasti akan mendapat balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, umat Islam diseru supaya pertamanya, yakinlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah untuk sementara sahaja, dan kita akan bertemu pada hari akhirat, kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Keduanya, yakinlah bahawa setiap amalan kita akan direkod dan diperlihatkan pada hari akhirat kelak. Ketiganya, buatlah persiapan dengan memperbanyakkan amalan-amalan yang soleh sebelum datangnya hari kematian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, yakinlah bahawa hanya amalan-amalan soleh sahaja yang akan dibawa bersama kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang dia telah sediakan daripada amalan-amalannya untuk hari mendatang, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat menyeluruh pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni
ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم الخارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والخرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعناياتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان البدلشة وولي عهده duli yang teramat mulia Syarafuddin Badlishah ibni marhum Sultan Syarafuddin Badlishah Al-Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffi'hum lis-sadad wa aslih bihumul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zat innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah